Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tasawuf yang berkenaan tentang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 153, iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Maksud sabar. Sabar ialah menahan diri daripada marah terhadap sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya di sini, misal contoh, bersabar ketika kita dikeji, diumpat, kehilangan yang tadi sangat sayangi dan sebagainya. Manakala menahan lidah daripada mengadukan sesuatu hal penderitaan kepada yang lain selain daripada Allah. Maksudnya, mengadu kepada orang lain tentang masalah atau penderitaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih selesa akan mengadu kepada manusia berbanding kepada Allah. Sesuatu yang tidak disukai itu termasuklah perkara-perkara berikut. Memang perkara-perkara 3 butingan ni dari segi penderitaan, kesusahan dan kesakitan, kebanyakannya manusia memang mereka tidak menyukai benda-benda ni. Perkara-perkaraannya, misal contoh penderitaan ni, kalau boleh semua orang akan mau ia di dalam kesenangan, sentiasa dalam keadaan yang sehat, tidak merasa menderita. Tetapi seandainya kita ni diuji dengan tiga perkaraan ni, hendaklah kita ni bersabar. Penerapan akhlak kita pada hari ini ialah sabar dalam menempuhi segala kesusahan di dalam kehidupan seharian, ujian-ujian kita ni. Termasuklah dalam keadaan masa ni, iaitu COVID-19. Kita ni hendaklah bersabar apabila kita ni diuji dengan disuruh dikuarantin daripada dalam rumah, daripada berjalan-jalan. Memang kesusahan ni semua orang merasai, tetapi kita ni hendaklah bersifat sabar. Hukum bersabar ada yang wajib, ada boleh juga menjadi sunat. Melakukan dan meninggalkan perbuatan mubah, yakni harus. Apa yang dimaksudkan dengan mubah itu? Mubah ni ialah perkara yang selalu tani buat, macam misal contoh, seperti makan, minum, bersiar-siar dan sebagainya. Mubah ni adalah perkara yang tidak dosa jika ditinggalkan dan tidak pahala jika dilakukan. Namun perkara-perkara mubah ini boleh juga mendapat ganjaran Allah, pahala, sekiranya perkara-perkara mubah itu diniatkan dan disempurnakan dengan baik kerana Allah. Misalnya, seseorang yang membaca doa sebelum dan sesudah makan dan minum serta berniat untuk mengharapkan makanan yang dimakanannya tu memberi faedah kepadanya, dan memakan dengan cermat, tidak tergopoh-gapah, sudah tentu orang itu mendapat pahala sunat kerana berdoa adalah perkara sunat dan memakan dengan baik adalah cara makanan Rasulullah. Hukumnya adalah sunat. Meninggalkan kesenangan dunia yang diperlukan. Misal contohnya, meninggalkan kesenangan dunia yang diperlukan. Macam misal contoh, ketani tidak terdapat kereta. Jadi terpaksa tani dia memakai kereta dengan menggunakan berjalan kaki saja. Itu maksudnya. Tani sabar dalam perkara itu. Hukumnya sunat juga bersabar dalam perkara itu. Yang ketiga, ketika disakiti oleh orang lain. Maksudnya, kalau ada orang berniat jahat arah kita ni, tani mesti sabar saja. Jangan dibalas. Tani sabar saja. Dan yang keempat, ketika kita dizalimi oleh orang,
Maksudnya di sini ketika kita ni difitnah, harta tani diambil, hendaklah kita ni bersabar. Okey. Dari segi bersabaran ni Allah sudah berjanji akan mengurniakan pahala yang amat besar kepada kita ni. Okey. Surah Muzammar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala mereka dengan tidak dapat dikira. Artinya pahala yang besar lah tu. Okey. Selain daripada tu, keistimewaannya nombor 1 keistimewaan orang yang sabar ni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nombor 2, ia mendapat ampunan dan rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan segala dosa-dosanya tu diampunkan oleh Allah dan Allah akan mengurniakan tani rahmat. Rahmat ni kalau sesiapa mendapat rahmat daripada Allah ni, syurga pun akan menginginkan kita ni. Dan nombor 3, mendapat balasan yang lebih baik daripada Allah. Maksudnya kalau kita ni berbuat baik kepada Allah, Allah akan membalas kita ni dengan lebih baik lagi. Dan nombor 4, dijadikan imam yang memberi petunjuk. Maksudnya imam di sini ni bukannya imam di masjid itu saja, maksudnya kita ni pun boleh menjadi imam. Imam ni ia adalah bermaksud pemimpin. Memimpin kita ni apabila kita ni melihat orang itu bisa akhlaknya, tani jadi mengikut. Tani ikutkan. Tani mendapat petunjuk lah, macam yang orang yang dapat tu, orang yang menjadi ketua tu tani mengikutkan ulahnya tu, automatik orang tu macam ia menjadi imam, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Nombor 5, ia adalah orang yang beriman. Ia dikategorikan di dalam orang yang beriman. Dan nombor 6, ia memiliki pembendaharaan di syurga. Maksudnya di sini pembendaharaan ni khazanah bah. Kalau kamu dah faham khazanah pun, maksudnya Allah ada memberikan kita ni mempunyai simpanan di syurga tu. Ataunya kata ni asid kita ni. Martabat orang-orang yang sabar. Martabat orang sabar ni ada 3. Iaitu sabar orang awam, sabar orang kebanyakan. Maksudnya macam kita ni lah tu. Okey, sabar yang kedua, sabar orang muridin. Sabar orang muridin ni. Okey. Dan yang ketiga, sabar orang zahidin dan salikin. Okey. Sabar orang awam ialah sabar orang kebanyakan. Sanggup menerima segala kesusahan dan kesakitan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya kerana didorong oleh pahala sabar dan takut akan siksa daripada Allah. Maksudnya ia bersabar tu pasal ia tahu Allah akan beri ia pahala, sama ia takut akan siksaan Allah. Sabar orang zahidin dan salikin, iaitu ia menerima sabar segala hukum Allah Ta'ala yang datang kepadanya kerana sudah tersebut dalam azali, yakni Lauh Mahfuz. Ia menerima dengan hati yang reda. Maksudnya di sini ia tahu sudah Allah sudah rancangkan kehidupannya tu semasanya belum lagi lahir. Jadi ia meredai ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya sabar orang muridin. Sabar orang muridin ialah ia menerima segala kesusahan dan kesakitan semata-mata kerana Allah. Ia bersabar bukan kerana pahala, bukan kerana takut akan siksaan daripada Allah. Bahkan ia semata-mata mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini itu sabar orang muridin ni, ia membuat kesabaran itu semata-mata hanya untuk Allah yang menyuruh, bukan pasal kerana ia akan mau pahala ataupun ia takut akan siksaan daripada Allah. Artinya di sini sabar orang muridin ni adalah sabar yang paling tertinggi. Itu maksudnya. Okey. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.